ini bergerak. Bayang ini bergerak, bayang pen bergerak sebab pen bergerak. Jangan jawab tangan yang menggerakkan. Tak mau. One at a time. Bayang bergerak sebab pen bergerak. Pen bergerak sebab ada yang menggerakkan. Okey. Kita try. Shadow of pen. Bayang-bayang pen digerakkan oleh pen. Pen ini pula digerakkan oleh my hand. Tangan lepas. So, contoh, kita bagi contoh. Seorang apa? Nak bagi captain. Seorang nahoda. Okey, contohlah. Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh menggerakkan radar, iaitu kita panggil kemudi. Bawah bahtera tu ada kemudi. Dia menggerakkan kemudi tu, dan kemudi ini pula menggerakkan bahtera. Yang kemudi ni duduk bawah ni, tak nampak. Kapten ni gerak kemudi, kemudi gerak bahtera. Bahtera ni ke kiri disebabkan yang ni. Yang ni disebabkan ada yang menggerakkan. Bayang pen ni digerakkan oleh pen. Pen digerakkan ni. Okey, contoh dia. Satu orang tu dia tidur. Okey, dia tidur. Dia tidur, dia pejam, dia mimpi. Satu mata pejam. Lepas tu dalam mimpi tu dia tengok harimau. Dia tengok harimau. Dalam mimpi ni dia tengok harimau. Ada satu mata tengok harimau. Kita tanya Muhammad ni, "Woi, awak melupang teruk sangat. Ketak-ketak habis ni pasal apa?" Dia kata, "Woi, dalam mimpi tadi aku tengok harimau lah. Harimau mai kat aku. Seram." Lepas tu berpeluh-peluh lah. Bila gerak dia berpeluh habis ni, awak duduk tenang. Dia kata, "Harimau aku nak naik pokok, dia gigit kasut aku. Aku duduk tenang kasut, aku nak naik atas lagi." Okey, make sense. So, sekarang kita dapat idea. Lepas tu seorang tu tanya dia, "Macam mana tengok harimau mata hang pejam?" Dak, aku tengok dalam mimpi." Baik, seorang lagi tanya pula, "Siapa pula tengok mimpi hang?" Tengok hang dengan harimau. Mata ni tengok harimau saja, mata ni pejam. Kalau dalam sifat 20 kita boleh panggil basar. Biji mata, pejam, mayat pun ada, orang buta pun ada. Basirun. Penglihatan. Kaunuhu basiran. Basiran. Yang maha melihat. So, kita turun lagi. 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 Jadi semua akan dapat jawapan-jawapan dia. Kalau ada tubuh badan, hayat, mesti ada hayun. Hayun pula tu dia ada pula yang menggerakkan. Kaunuhu hayan. Kaunuhu hayan. Okey. Yang ni kita turun jasad. Tak bergerak kalau tanpa roh. Ni kita nak tahu pula siapa yang menggerakkan roh. Tu kita kena buka perbicaraan. Sebabnya dia dari sini ni kita kena tahu part apa. Dari sini kita kena tahu part apa. Dari sini kita kena tahu part apa. Sini jasad. Kalau jasad, kalau ada jantina, laki, perempuan, Adam, Hawa. Sini siapa pula? Sini dia bukan laki, bukan perempuan. Ni nak tahu pula siapa sini. Dia tak boleh lari. Sebab dia tak boleh lari. Konsep ni kita kena tahu. Kalau ada khosak tarok ta'in. Jadi kalau kita nak pergi kat sini, kita nak bupat apa? Kalau area ni. Bayang pen ni, contoh. Bayang pen ni kita bubuh. Tukar colour lah, tukar colour. Contoh kita tukar colour, kita bubuh. Bayang pen ni, kita bubuh tangan sini. Kita bubuh bayang pen. Bayang pen. Bahtera, mata pejam, basar. Ni tubuh hayat. Okey, sini kita bubuh
wah dia. Ataupun kita buat Adam. Bila kita masuk Adam tu, kita kena buat apa? Maklum. Ataupun tambah MAT, maklumat. Ataupun kita bubuh harus. Kat sini pun kita boleh buat tablik. Kalau dia tablik tang sini, kat sini kita nak bubuh. Kalau dia Adam tang sini, sini nak masuk apa? Wadah. Bila masuk wadah tadi, ni ingat ni pen. Ni bayang pen, jangan lupa tadi. Kalau kita masuk wadah, okey, sini kalau Adam, sini kita buat Muhammad. Kita buat Muhammad. Bila kita buat Muhammad, maka di sini kalau kata harus, sini kena mustahil. Pecahan dia. Kalau sini ta'yin. Kalau sini ta'yin, kita nak berubah tang sini. Ta'raf. Ta'ruf. Okey. So, kalau sini tablik, sini kena apa? Sini kena amanah. Tak boleh lari. Bayang, jangan pisah ni. Kita try pecah tengok. Kalau sini ta'yin, ta'ruf. Sini kena. Kalau Adam, ni apa sini? Wadah. Dia. Hadiah. Boleh lah. Ada. Okey. Kalau dah sini hadiah, wahdah, wadiah. Sini kita buat tadi apa ni? Ta'yin, ta'ruf. Sini qasad. Dia tak boleh lari. Kita kena tengok my hand yang menggerakkan. Kalau sini Adam ni Muhammad, sini kena Allah. Allah, Muhammad, Adam. Dia tak boleh lari. Dia hadiat, wadah, wadiah. Lepas tu qasad, ta'yin, dia tak boleh lari. So macam mana lah? Kalau dari segi sifat pula alam, kita masuk wadah, sini. Lupa dah benda ni, aku mengaji lama dulu tu. Dia tak buka dah ilmu kupasan ni. Tak apa nak tahu orang Adam ni. Hadiah maksudnya apa? Adam. Kita turun mai. Bayang kapai ni apa ni? Martabat asma. Dia ni duduk kat martabat asma. Kalau dia martabat asma, sini mesti martabat sifat Muhammad ni. Dan cara tak langsungnya, bila sini martabat sifat, dia makna kata Muhammad. Dia Jabarut. Orang panggil alam misal. Alam Jabarut. Bila alam Jabarut, dia martabat dia sifat. Ini kalau alam Lahut. Tak boleh ingat. Alam Lahut. Martabat dia zat. So zat, sifat, asma' ni tak boleh tinggal. Okey. Lepas tu kita pecah lah lagi. Kalau kita nak pergi alam roh, kalau alam mulukut ni, kalau kita boleh masuk, martabat dia adalah af'al. Dan alam misal, martabatnya martabatnya bapa. Ni kita boleh pecah pasal apa dia martabat dia bapa. Dalam alam ihsan, IJSAN, martabat dia ibu. Tu ketika ada proses 53 alam ibu tadi pula. Kalau kita mengaji ilmu kupasan. Kalau kata ni dapat kat Dr. Kamili, Dr. Mazhar, Nodros apa semua, mereka pangkah habis pasal mereka tak ada mengaji ilmu mengenal diri. So tak katalah kalau mereka pangkah, mereka tak mengaji yang 7 tu. Alam insan, iaitu alam nyata. In other word, alam tajalli. So hari ni, benda-benda macam ni sangat penting. Tetapi kalau kita tak start daripada ni kalau nak turun ni, sampailah ke dalam rahsia, di dalam rahsia ni.
Sampai yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang dikatakan sesungguhnya aku rahsia bagi insan, insan itu rahsia bagi aku. Banyak pecahan di sini. Kalau sini dah harus, sini dah harus, sini mustahil, maka di sini dengan tidak boleh tidak wajib lah. So bila kita nak pecah wajib harus mustahil ni, wajib harus mustahil, mustahil harus ni, dia kena usul pada pecahan sifat 20 yang selepas zat sifat asma' af'al, baru kita boleh pecah yang ni. So kalau kita tak ada, macam mana kita nak membongkar yang Adam tu membawa Jamal Kamal, mana Muhammad tu membawa alam misal tadi, yang sini pula dia bawa apa? Kalau kita kaji balik tadi, alam membawa Kohar Jalal. So ini benda ni semua kita kena proses dengan tidak boleh tidak melalui pelajaran ilmu sifat 20. Aku pun lupa banyak dah bab ni. So nak pecah sifat 20 ni kita kena susun tidak boleh tidak 4 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat makni di sini, sifat maknawiyah di sini, mana sifat kaya Tuhan di sini, iftiqar lah, apa semualah. Lepas nak pecah ni panjang cerita lah. Jadi itulah aku sebab nak abang, kalau hampa faham asas sifat 20, apa yang aku pecah ni hampa dah senyum dah. Tetapi kalau hampa tak faham asas sifat 20 sampai pecah kepada dari 20 sifat, dia masuk pecah 4, itu dia jadi satu balik. Jadi kita nak tahu, barulah kita boleh kupas alam-alam hak macam ni. Dia tak boleh kalau tidak. Macam mana kita solat kalau kita tak tahu qasad tarat ta'yin ni, dan kita juga tak tahu kaedah-kaedah rukun kholbi, kita tak tahu sifat 20, macam mana kita solat, macam mana kita berhubung. Bukan saya cakap bagaimana kita menyembah. Menyembah senang. Dari sudut af'al ni cakap memang senang af'al, memang senang. Tapi kalau kita nak cerita dari rukun semayang, khawli, fi'li, kholbi, boleh rujuk pada surah 17 ayat 36. Surah 17 ayat 36. So di sini dia akan memecahkan rukun khawli, takluk dia pendengaran. Rukun fi'li, takluk dia penglihatan. Rukun qalbi, takluk dia pengetahuan. So di sini, kalau dalam bahasa lain, pendengaran, sama, penglihatan, basar, pengetahuan, ilmu. Tu dia kata ilmu samak, basar, qawli, fi'li, qalbi tak boleh pecah dalam kitab kerukunan. So benda ni bila kita nak sampai ni, baru kita boleh tembus nafi isbat tu apa, baru kita boleh menterjemahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita boleh mensyariatkan. Kalau nafi isbat kita kata nonsen, kalau benda-benda ni kita kata tak betul, macam mana kita nak tembus? Macam mana kita nak khusyuk dalam solat? There's no way bagi kita untuk khusyuk dalam solat. Pasal dia nak khusyuk ni, dia kena melepasi proses la maujud. Macam mana nak proses la maujud kalau kita tak tembus hal-hal sifat 20? Sebab sifat 20 ini dia nak menceritakan siapa yang wujud, siapa yang binasa, siapa yang ada, siapa yang tiada. Bila kita sebut rahsia khusyuk itu adalah la hayat, la ilmu, la qudrat, la iradat, la sama', la basar, la kalam, la mawjuti fil hakikati illa Allah. So kalau sifat 20 kita tolak, maka bagi orang-orang ahli makrifah pun akan menolak perbincangan atau persidangan untuk mencari jawapan. Sebab ada benda-benda yang wajib tidak boleh tidak untuk ditolak. So ajaran-ajaran yang membawa kepada ilmu hafalan atau kupasan
hanya akan membawa kepada pecahan usul fiqh tasawuf. Bila dia masuk usul fiqh tasawuf, ini adalah ilmu huraian dan kupasan, masih berhuruf, masih bersuara. Tetapi bila kita dah mengaji, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jatuh kepada makam tidak berhuruf, tidak bersuara. Bila tidak berhuruf, tidak bersuara, maka dengan tidak langsungnya bab usul fiqh tasawuf ini telah terkeluar dari sudut perbincangan para makrifah. Ini tertib dia. Bukan kita menolak, kita tak tolak solatun fa'ilun, kita tidak mengatakan solatun fa'ilun yang berkelakuan 5 waktu tu tak betul. Kita tak pernah kata tak payah solat. Kita nak mengaji, nak mengesahkan, dan kita nak mengaji, nak mengetahui siapa yang sebenar-benar solat. Yang dikatakan zatus solah tu apa, yang dikatakan tubuh niat tu mana dia, yang dikatakan proses kita nak tahu berdiri di antara dua niat tu apa, niat di antara dua harakat tu apa. Kenapa Allahu Akbar itu 3 harakat, kalau Allah Akbar itu 2 harakat? Apa dia menyebabkan dia Allah Akbar? Di sini pecahan khadim dan muhadas, kena tahu. Kalau kita tak tahu ni, kita tak ubah seperti jahil murakah, jahil kepada diri kita, jahil kepada Tuhan kita sendiri. So that's tu sebab dia, bila orang kata dia apa ni mengaji tak payah solat. Solat ni ada 3 kedudukan. Fa'ilun, daimun, khusyi'un. So Allah Ta'ala, ataupun bila kita azan, kita sebut hayya 'alas solah, kita tak sebut hayya 'alas solah solatul fa'ilun, kita tak sebut. Solah tu terbagi pada 3, khusyi'un, daimun dan fa'ilun. Tapi kalau awak ambil fa'ilun, awak tidak boleh tidak ilmu tertib, ilmu amal, niat dan tertib. Tak boleh lari. Sebab takluk rukun 13 ada tertib. Tetapi bila setengah ustaz-ustaz tolak benda ni, so there's nothing to confess, there's nothing to process. Sebab the things that we focus about, you don't give a damn. Bagi kamu, ini semua nonsense dan mengarut. So, you don't have a right to say we are wrong if you cannot prove which way the right. Sebab in order to say orang makrifah ni wrong, at the same time, hampa kena tunjuk what is right. So, orang-orang makrifah ni, bila Jabatan Agama nak panggil soal jawab, tengok malangnya. Saya dipanggil berkali dah. Tetapi malangnya, kami terpaksa menjadi seorang yang diam dan senyum je lah. Sebab hampa sendiri nak tanya benda lebih dalam, hampa tak tahu. Dan kami nak tanya benda yang keluar pun hampa tak tahu. Rukun 13 pun hampa tak tahu. Yang dikatakan niat diri di antara huruf yang 8 pun hampa tak tahu. Mungkin tak bisa dengar dan tolak habis. So, bila satu orang kata, guru yang bernama Arifin bin Ali, bapa saya, bukan Arifin bin Muhammad, Arifin Muhammad Terengganu, does not matter. Saya tak akan hukum dia. Saya lebih suka dia, kalau boleh jumpa, boleh sit down dengan dia, lebih best dia daripada apa ni, ustaz-ustaz fiqh yang duk ada ni, especially Dr. Mazhar and group, yang mana menghukum orang tanpa ada muzakarah. Tapi kalau orang-orang yang sufi ni, orang-orang yang mengaji ilmu mengenal Allah ni, dia pun mau kita duduk bersembang. So hari ni apa yang dapat cuba nak cakap, bolehkah satu-satu orang nak menceritakan tentang Allah Ta'ala jika dia tidak mengenal Allah? Bolehkah satu orang tu, bila dia nak bercerita tentang Rasul Allah, kalau dia tak kenal Muhammad? Bolehkah orang itu duduk dekat makam Adam ni, kalau dia nak jadi umat Muhammad, kalau dia Muhammad pun dia tak kenal? Muhammad mana yang nak bawa pergi jumpa Allah Ta'ala kalau Muhammad pun tak kenal? Inilah dikatakan
Bila kita tak lepas mengenal ilmu Allah Ta'ala, kita terpecah ke dalam jalan tarikat yang mengikat kita sesetengahnya dengan syekh ni, 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 baru nak sampai Muhammad. Kalau sampai, so kita nak cakap, tak ada. Allah Ta'ala kata, aku berserta walau di mana saja kamu berada. Wa fi anfusikum Rasulullah. Kita tak cakap pasal Nabi, kita naik syahadah atas Rasul. So hari ni dia tetap ada. So bila kita tak mengenal part ni, maka di sinilah pecahan dia, kita pergi join mazhab. Mazhab ni, mazhab nu, mazhab ni, kita pergi join Wahabi, kita pergi join Salafis, kita pergi join Syiah, apa segala macam lah. Dan kita ikut, kita bersoal jawab pula dekat antara Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i ni, yang mana satu. Sedangkan mereka ni pula beriman pada siapa? Tahu, mereka beriman pada Allah dan Rasul. Allah kata, aku berserta segenap umat manusia. Aku ada di mana saja kamu berada. Sebab Yahudi mana yang ajak ustaz-ustaz ni bagi tahu kata ilmu ma'rifatullah ni tinggi. Padahal ilmu ma'rifatullah ni adalah yang paling bawah, paling lekeh, paling ABC, it's not XYZ. So disebab ustaz-ustaz yang kata Allah mereka ni nak mengaji ilmu tinggi, kita kata fiqh tu lah tinggi. Sebab hampa boleh hukum orang. Sedangkan hampa boleh mengata orang ni sesat, orang ni sesat. Pasal itu kerja Allah Ta'ala tu. Dan Quran tulis banyak. Sekali lagi sebut. Surah Ibrahim ayat 4. Sekali lagi sebut. Surah 16 An-Nahl ayat 93. Surah 16 juga ayat 37, tak salah. Surah 10 Yunus ayat 99 dan 100. Kalau hampa baca bab ni, hampa faham betul ayat ni, hampa pandai Arab kan, apa position hampa nak kata orang ni sesat, orang ni tak betul, orang ni betul, dan macam mana hampa boleh hukum orang? Sedangkan orang yang nak mengaji ni nak mengenal Allah. Buat aku nak hurai benda ni pun aku kelencong pergi kat tu ya. Pasal puak-puak ni lah, ya Allah. So, okey. Sekarang anak aku Ahmad Azali pakai tongkat sebab ada kemalangan sikit, kaki dia patah. So tak berapa hari saja aku kata, Azali, jangan bimbang, bawa hayat, hayyun, kaunuhu hayyan. Papa bila ada apa masalah pun, Papa rujuk dalam sifat 20. Itulah benda-benda yang ni. Tapi dia faham, hayat tu tubuh badan dia, kaki dia yang ni. Hayyun tu pergerakan. Yang menggerakkan tu siapa? 5 hari cukup-cukup dia bangkit boleh berjalan. So, bukan kata apa, bukan soal miracle, soal apa, soal keyakinan seorang budak yang kecil macam tu. Sebab dia tahu bila kita ajak dia. Mereka hantar mereka pergi sekolah Kristian pun 7 kali ya mereka suruh balik. Sebab mereka ada asar Allah ada bersama mereka walau di mana pun. So, soal agama mereka tak ada peduli sangat dah. Sebab Allah Ta'ala itu lagi penting daripada agama. Agama ni banyak, Allah Ta'ala ni satu. Nak kenal agama, kena kenal berbanyak-banyak peringkat. Nak kenal mengaji bab hadis, sekarang ada banyak peringkat. Hampa nak pecah sampai 6 kedudukan ni, hampa nak kurai ni, hampa gelar, hampa pakar. Tetapi mengenal Allah ni satu je jalan dia, iaitu mengenal diri. So, how for me to answer no drush with my words, with my hujah? Kalau mereka buta melihat Allah Ta'ala, mereka hanya hukum dan hakam je mengaji. Dia bagi mereka rasa Allah tu tak boleh dikenal. Dalam surah 7 ayat 7, sesungguhnya kami sekali-kali tidak khaib. Opposite khaib adalah nyata. Yang pertama sekali sifat Allah Ta'ala wujud. Wujud artinya ada. Tapi apa masalah dia, apa cari
Contoh dia, masuk dalam rumah, tengok almari duk tani ni, TV duk tani ni, apa semua. Hampa cari dalam tu, tapi hampa tak mau kenal tuan rumah. Hampa kenal barang-barang dalam rumah. Okey, kami pula, puak-puak yang mengaji ilmu ma'rifatullah ni, dan guru-guru, with all due respect, yang hampa hina dengan begitu teruk, segala pelusuk Malaysia ni, hampa ligan macam dengan kriminal, hampa buat mereka macam tu. Dah sekian lama, hari ni tolong stop that nonsense. Because why? Mereka mengajar ilmu mengenal Allah, bukan mengenal apa yang Allah ciptakan. I'm sorry. Mereka mengaji ilmu mengenal Allah. Itu two different things. Yang para ni duk balik, duk bagi syarahan, cerita pasal sejarah, cerita pasal hadis riwayat. It's okay. No problem. Fine. Apa ada banyak crowd. Kenapa hampa disturb orang yang nak mengajar ilmu mengenal Allah? Ini silap dia. So don't do that, because that's not good doing. Okay? Hampa orang agama tak boleh buat benda lagu ni. Tuhan marah. Mengintip kesalahan orang. Macam mana hampa nak hukum sesuatu benda sesat yang hampa sendiri pun tak jumpa. So hampa sendiri pun tak tahu. Alright. Assalamualaikum. Nanti saya urai lagi. Saya duk nampak track duk pergi nak hentam mereka dah. So saya tarik handbrake. Saya duk nak pintam puak-puak ni lah. So saya tak mahu macam tu. Saya duk tengah build up balik conversation supaya saya punya explanations tentang makrifah. Tetapi mereka ni dah terlalu kurang ajar. Faham tak? Baru ni mereka kata Dr. Mazhar menang lepas. Mereka sama fitnah 1,500 150,000. Hantar kat saya semua gamak-gamak. Tengok. Lepas tu satu orang tu kata kat saya, Pak pula Pak saman balik. Saya kata tak boleh. Sebab apa? Dia hantam kami-kami ni, dia tak sebut nama. You see how clever is him. So tricky, Dr. Mazhar ni. Dia hantam guru batiniah, guru makrifah ni tanpa menyebut nama. So dia safe. Tetapi dari segi fitnah adalah fitnah. Cuma dia ada dia punya trik. So orang yang marah kat dia sebut nama dia, dia saman terus. Dia buat duit 150,000. So duit lagu ni nak bagi makan anak. Sedangkan hang sendiri duk hentam orang dalam ceramahan. Tetapi hang clever. Kalau aku kata ni, pasal apa pakai gambar saya ceramahan awak tentang apa ni, orang yang menolak syariat, pakai saya, gambar saya. Orang yang guru batiniah ni, ilmu batiniah ni pakai gambar saya. Dia ni kata, dah, bukan saya yang upload gambar tu. Saya punya version tak ada gambar you. Ni siapa yang bubuh gambar you, nampak? Cakap, dia safe. Tetapi, kalau dia satu orang yang mulia, satu Dr. Mazhar ni satu mufti yang tahu kaedah-kaedah yang menimbulkan kebencian, kaedah-kaedah yang menimbulkan perselisihan faham, yang membiarkan wabak-wabak, mengkeji, menghina, mencela, dia mesti buat satu video. Saya tengok ada satu video ceramahan saya guna gamak lepat dengan Waizam. Saya minta maaf, ini adalah satu fitnah. Bagaimana keluarga mereka nanti? Tak ada, dia tak kasih chance dia buat tahu. Why should I do the favor for you guys? None of my business. Somebody else upload, and this is not macam tu. Even he don't say that, but that's what happened. Kalau hang nak menyaman satu orang yang fitnah hang tak boleh ada satu pun sarcastically, sindir menjindir secara tak langsung, menjatuhkan penghinaan ke atas ahli-ahli batiniah atau ahli-ahli makrifah atau ahli-ahli yang mengaji ilmu kerohanian. Sebab hang nak menentang apa satu benda yang ada kat hang, tapi hang tak tahu. Roh pun ada kat hang, batin pun ada kat hang. Yang pergi menentang siapa? Kami sedang benda tu ada. Kami membawa ilmu tauhid. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah 42. Nak kena ingat dah. Surah 42, ada siapa boleh tolong ayat 13. Allah sebut ni. Dia memilih dan melorongkan ke jalan tauhid. So, when something is out of your business, which is none of your business, so please, jangan interfere too much. Because tak baik buat macam tu, Dr. Mazhar, tak baik. Kamili, no drugs. Hold on, Honky. You should know this is none of your business. Hampa tak mengaji benda ni, hampa jangan bersangka-sangka. Sebab hampa mengikut yang ramai.
Kami mengaji nak mengenal Allah. Sebab yang ramai itulah yang akan diseleweng melalui untuk ke jalan Allah. Siapa dia sebut dalam surah? Mampu ya aku. Ni dah pemenang dah. Dalam surah 6 ayat 116. Tak larat nak sebut dah. Surah 6 Al-An'am ayat 116. Mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Yang ramai tu. Sebab nak mengenal Allah, mengenal diri. So, hampa menyesat ke? Kami menyesat. Kami mengaji untuk mengenal diri kami. Dan kami tak ada followers. Hampa fitnah pengikut lepas pula hampa sebut. Dan mereka itulah yang mudah bersangka-sangka. Yang tu yang buat kami, yang sangka-sangka. Dan berdusta. Itulah yang kami buat. Masa jumpa malam tu tak cakap apa pun. Tak tahu esok keluar berdiskusi bersama lepas. I don't know you guys. Why? Kenapa buat macam ni? Why you have to do this? Hang kata ada ulang hak tu ya. Hang dah simpan lagi video tu. Baik. Selamat. Kawan-kawan lepas minta maaf sekali lagi pasal beruk-beruk ni lah. Tak boleh nak terus cerita ni. Itulah kata lepas iblis. Baik, selamat. Assalamualaikum. Banduk kuih ni. Jadi terpawai terbakang. Okey, hari raya yang ke-20, buku baru lepas keluar. Keluar 2, satu bahasa Inggeris. Alhamdulillah, it gonna be worldwide. Dan kedua, satu bahasa Melayu. Tajuk dia Di Antara Ustaz Ilmu Adab dan ... Okey. Baik, Assalamualaikum.